Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajatina wa tufarriju bihi kurubatina wa takfina biha syarra a'daina. وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati dan dikasihi ibunda yang tercinta, yang saya kasihi adik-adik, yang diingati dan dikasihi sanak saudara, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat handai, khususnya muslim muslimat yang saya hormati dan dikasihi, yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar yang mampu dengan kefakiran ilmu yang Allah kurniakan kepada saya. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi saya dan ahli keluarga saya dan kita sekalian, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, hari ini merupakan hari yang cukup bahagia bagi kita, hari yang mulia, yaitu hari sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dikenali kita ini sebagai Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah, 19 hari bulan Oktober 2021. Hari ini hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia merayakan, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah tanpa mengira sempadan geografi negara manapun, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kedudukan, pasti mereka akan gembira pada hari ini, dan ada yang buat sambutan yang berbagai-bagai bentuk seluruh dunia, kerana gembiranya mereka sebagai tanda kesyukuran lahirnya Nabi akhir zaman dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai penyelamat umat akhir zaman, lahirnya adalah sebagai penyelamat bagi umat akhir zaman, kadang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kehidupan daripada zaman jahiliyah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tahulah apa yang akan berlaku kepada kita, apa agama yang akan sampai kepada kita. Mungkin akan wujud dapat agama atau ajaran yang menyembah makhluk-makhluk seperti pokok dan sebagainya, seperti mana agama animisme. Agama animisme itu lahir ada selepas kelahiran Rasulullah itu.
Sebelum Islam sampai ke Nusantara ini, masih ada, pada masa itu ada golongan yang menyembah pokok-pokok. Sebelum datangnya Islam ke Asia Tenggara ini, ke Nusantara ini. Itu setelah kelahiran Rasulullah. Apatah lagi jika tidak Rasulullah lahir lagi ke dunia ini. Tidak pasti apa yang berlaku pada kita. Wallahu a'lam. Allah telah menyelamat kita dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tanda kegembiraan, patut kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat Arab dahulu, kaum Ansar, jika tidak ini, kalau tidak silap saya, setiap kali kelahiran, sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datangnya bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar inilah yang terdiri pada golongan Aus dan Khazraj yang yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke negara mereka, iaitu Yathrib. Duduk dengan mereka, tinggal dengan mereka di Yathrib, iaitu di Madinah sekarang. Karena Nabi tidak mendapat sambutan yang seperti yang yang perlu dalam dakwah. Dia mendapat tentangan di Mekah, dia mendapat tekanan, dia mendapat ugutan. Jadi penduduk Madinah mempersilakan, penduduk Yathrib itu mempersilakan Rasulullah itu pergi ke tempat mereka. Mereka sedia menyediakan tempat. Tinggal pada Rasulullah jika Rasulullah pergi ke tempat mereka. Bahkan mereka sanggup melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan dirinya. Sampai begitu sekali mereka minta Rasulullah pergi ke negara Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berat hati pergi meninggalkan Mekah, dipanggilkan sebagai hijrah. Dan penduduk Madinah, penduduk Yathrib begitu gembira dengan dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi negeri mereka. Mereka sambut dengan Tala'al badru alaina. Macam-macam mereka menyanyikan lagu. Min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi wa min ma da'a lillahi da'. Semua itu dinyanyikan, mereka menunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Dan banyak lagi. Mereka sambutan itu sebagai tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa cahaya kepada mereka. Tala'al badru alaina telah terbit bulan purnama kepada mereka. Mereka menyanyikan. Muhammad itu diibaratkan sebagai bulan purnama yang menyuluh mereka, yang memberi hidayah, petunjuk pada mereka, yang mengeluarkan mereka daripada kesesatan jahiliyah kepada Islam.
Dan wajib syukru alaina, dan kelahiran ini wajib kita bersyukur. Wajib kita terima kasih. Kita menyanyikan lagu sebagai puji-pujian. Kita dulu pun pada zaman tok-tok kita baca berjanji. Berjanji ni orang dulu dia baca. Tapi sekarang bila datang musim Maulid Rasul, berjanji ni tidak lepaslah. Tapi sekarang sudah semakin kurang. Dan orang yang nak boleh baca tu pun semakin kurang dah. Semakin orang tua dah tak ada dah meninggal dah. Tak ramai lah. Tapi setengah-setengah negeri, setengah-setengah kawasan ada lagi yang menghidupkan bacaan berjanji ini. Di situ, kitab janji itu, dia menceritakan silsilah Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. Kemudian banyak lagi puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga patut bersyukur, wajib bersyukur. Seperti mana orang-orang Ansar menyambut dengan tanda kesyukuran dengan menyanyikan lagu-lagu nasyid. Kita pun sepatutnya dan memang sewajarnya begitu juga tindakan kita. Bersyukur, kita merayakan, kita boleh bernasyid. Dan yang penting jangan lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan lupa kita berselawat, banyak berselawat Rasulullah SAW sebagai tanda ingatan. Karena perintah Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Jadi Allah, wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Allah kata, kamu selawatlah ke atas Nabi dengan selawat. Dengan selawat dan kesejahteraan ke atasnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. 12 Rabiul Awal, detik yang bersejarah, bukan saja disambut kalau kita hari ini kelahiran Rasulullah SAW, bukan saja disambut oleh kita pada hari ini, tetapi juga telah disambut oleh Abu Lahab ketika mana Rasulullah SAW, ketika mana ketika itu dia belum lagi menjadi Rasul. Muhammad dilahirkan, apabila dia mendengar Aminah melahirkan anak lelaki, dia terus gembira hatinya. Sebab Abu Lahab ini bapa saudara kepada Muhammad. Bukan ada kaitan, bukan orang lain, bapa saudara. Dia gembira lahirnya Muhammad ini. Dia mendukungnya. Dia mendukung Muhammad itu. Dia mendukung Muhammad ketika boleh dukunglah ketika lepas lahir dah agak dah kuat sikit tu, dia dukung Muhammad. Gembiranya dia lalu dia mewawarkan kepada penduduk Mekah yang lain bahawa ini anak saudaraku, ini anak saudaraku. Gembiranya Abu Lahab ini, gembiranya. Bahkan dia telah mengorbankan 100 ekor unta dia buat kenduri. 100
100 ekor unta sebagai tanda kegembiraan lahirnya Muhammad, anak saudaranya ini. Dan lebih daripada itu, dia telah membebaskan hamba sahayanya, seorang hamba yang bernama Suwaibah, bagi tanda gembira. Tapi apabila Muhammad SAW lahir dan dia ra'ikan begitu sekali, dengan begitu sekali dia ra'i, tapi apabila Nabi diangkatnya di Rasul, dia tentang. Dia yang begitu gembira ketika lahirnya Muhammad, ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, dia yang paling menentang. Ini nak menunjukkan bahawa dalam Islam ini, penentangan itu kadang-kadang datang dalam berbagai-bagai bentuk. Kadang dari keluarga pun ada, dari adik-beradik pun ada, yang tidak senang dengan pembawaan Islam yang dibawa. Contoh Rasulullah SAW, bapa saudaranya sendiri, selalu ada kepentingan yang sesuatu. Dia tidak menerima Islam kerana ada kepentingan yang tertentu. Dia nak meninggalkan ajaran-ajaran lamanya, ajaran nenek moyangnya, yang dia kata kalau kita menukarkan agama ini kepada Islam, maka macam mana agama nenek moyang kita dulu? Adakah mereka kita nak meninggalkan agama nenek moyang kita yang telah meninggal? Sebab begitu sekali kuat adat mereka. Mereka mengikut ajaran nenek moyang mereka itu. Walaupun ajaran nenek moyang mereka itu menyimpang, kadang-kadang menyimpang daripada kehendak ataupun ajaran Islam. Tapi kerana kuatnya adat mereka, mereka tak meninggalkan ajaran nenek moyang. Satu. Yang keduanya, sebab kepentingan sesuatu. Ada yang tak mahu Islam sebab kepentingan. Nanti macam mana berhala yang mereka jual tidak laku. Jadi macam mana dulu ketika sebelum menerima Islam, mereka dihormati oleh masyarakat, oleh golongan kaum tertentu. Bila mereka masuk Islam, mereka tidak lagi dijulang nama mereka. Ini semua faktor-faktor yang mereka menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan Muhammad ini membawa satu ajaran yang palsu, ajaran yang baru, ajaran yang menyeleweng, ajaran yang sesat. Mereka mengatakan Muhammad itu membawa ajaran yang sesat, sedangkan mereka sendiri yang menganut ajaran yang sesat. Menyembah berhala lebih kurang 360 berhala yang mereka letakkan di sisi-sisi Kaabah. Bahkan sampai Muhammad nak dibunuh oleh mereka. Jadi Allah tetap memelihara agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau penduduk Mekah tidak menerima ajaran Muhammad, penduduk Madinah terbuka hati menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah yang lembut hati mereka sambut dengan penuh kegembiraan. Sehingga apabila Rasulullah pergi ke Madinah, semua penduduk Madinah, kaum Ansar, hendak Nabi Muhammad itu duduk di rumah mereka. Duduk di rumah mereka. Jadi Muhammad mengatakan, aku mengikut unta yang dinaiki itu, di mana dia berhenti, di situlah aku duduk.
Nak menunjukkan bahawa nak ambil hati. Semua orang berpelawar, dia duduk di rumah. Jadi dia buat keputusan di mana unta itu berhenti, di situlah dia duduk. Kalau dia menerima dengan cara, ya saya duduk rumah kamu, nanti apa perasaan orang lain. Jadi dia mengikut unta. Orang tak boleh nak kata apa. Itu bijaknya Rasulullah SAW. Lalu dengan takdir Allah, unta itu yang dinaiki sampai ke Madinah, berhenti di rumah, di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Muhammad duduklah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini dua lapis. Dua tingkat. Abu Ayyub Al-Ansari seronok, gembiranya dia kerana Rasulullah menjadi tetamunya. Lalu dia memberikan Muhammad itu tingkat yang atas lah, tingkat yang atas. Tingkat yang atas tu biar Abu Ayyub Ansari ini duduk di bawah, kerana nak memuliakan Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak, mengatakan cukuplah aku duduk di bawah, tingkat bawah ni, supaya senang bila ada sahabat-sahabat yang lain datang nak bertemu dengan aku. Senang nak jumpa. Kalau duduk di atas susah, kena turun lagi. Jadi biarlah aku duduk di bawah, dan kamu sebagai tuan rumah, kamu yang layak duduk di atas. Itulah sifat Rasulullah SAW. Abu Ayyub Ansari ini pun dengan berhati menerima apa yang Rasulullah sebutkan itu. Dan ketika dia duduk di atas, dia berjalan, dikatakan dia berjalan pun tak senang. Dia berjalan pun tak ubah senang di atas tu. Takut dia jalan itu di atas tu, takut berjalan di atas bawah tu Rasulullah, dia duduk di atas, macam berjalan di atas diri Rasulullah SAW. Lalu dikatakan dia berjalan pun hati-hati, jalan ke tepi, kerana menghormati, memuliakan Rasulullah. Dia berjalan pun dia takut macam dia melangkah Rasulullah. Dia berjalan di atas pun hati-hati. Walaupun tingkat atas ni kita bebas berjalan bagi kita. Kita orang bawah duduklah. Orang atas kita, kalau rumah kita ni, berjalanlah ke mana pun atas tu. Bawah ni lain masalah, lain cerita. Tapi Abu Ayyub Ansari tidak. Dia berjalan di hati-hati. Dia takut dia melangkah Rasulullah yang duduk di bawah tu. Dia katakan dia lalu tepi-tepi. Jalan pun hati-hati. Sampai begitu sekali dia memuliakan Rasulullah SAW. Dan dia merupakan golongan sahabat. Abu Ayyub Ansari ini seorang sahabat yang panjang umur dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, panjang cerita Abu Ayyub Ansari ini. Sehingga dia mati dalam peperangan, ataupun dalam peperangan lah, nak pergi nak membebaskan Baitul Maqdis. Dan dia mati di sana. Dan dia dikuburkan di sana. Dan apabila Baitul Maqdis itu dapat dibebaskan oleh seorang panglima Islam, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, kemudian ditemui kuburnya, digali-gali kubur, kemudian ditemui satu kubur. Mungkin bergali-gali satu tempat, terjumpa kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Terjumpa kubur Ayyub Ansari yang dalam keadaan yang masih elok. Abu Ansari yang cuba nak membebaskan dengan kumpulannya dulu, tak dapat.
di kota itu, di tepi kota itu, Baitul Maqdis. Dia tak dapat memasuki kota yang mereka bina, yang musuh bina, dan dia mati di situ dan dia kuburkan di situ, dan kuburnya dijumpa oleh yang dapat membebaskan. Saya lupa nama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin tuan kenal, kita boleh rujuk dalam kitab. Kuburnya dijumpa dan mayatnya masih elok. Itulah dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin menyambung lagi kitab Persiapan Menghadapi Kematian, tulisan Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Hari ini dah mungkin siri yang ke-15. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kejadian yang paling buruk di atas dunia ini sebanding dengan peristiwa buruk yang Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kejadian yang paling dahsyat di dunia ini sebanding dengan peristiwa yang dahsyat yang berlaku di dalam kubur. Malapetaka yang menimpa manusia di muka bumi seperti gempa bumi yang memusnahkan sesuatu negara, taufan yang menghancurkan rumah-rumah dan tempat kediaman, ataupun bah yang memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan menghanyutkan segala harta benda. Walaupun sedahsyat mana bencana itu, namun tidak sebanding dengan malapetaka yang menimpa manusia di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Nabi kata dia tidak pernah melihat kejadian yang dahsyat atas muka bumi ini selain daripada kedahsyatan yang berlaku di alam kubur. Itu Nabi beritahu. Kedahsyatan ataupun malapetaka yang berlaku di atas muka bumi ini, seperti taufannya, seperti bahnya, dan macam-macam lagi yang berlaku dengan tanah runtuhnya, itu pun dah menakutkan, dah dahsyat bagi kita. Tapi kedahsyatan itu tidak sama dengan kedahsyatan yang berlaku di alam kubur. Tidak sebanding dengan yang menimpa manusia di alam kubur. Malapetaka di dunia atau disebut bencana alam yang menyebabkan kemusnahan harta benda atau nyawa manusia hanya datang sekali-sekala. Ya, Tuan Guru mengatakan malapetaka yang datang, musim yang datang, kadang-kadang ribut taufan dan sebagainya, dia datang sekali-sekala. Dan kadang-kadang dia tak datang ke negara kita, dia berlaku tempat lain, dan dia berlaku tidak sepanjang masa. Sebanyak mana kerosakan dan kerugian yang kita alami daripada malapetaka itu dapat kita baiki dan kita bangunkan semula dalam tempoh tertentu. Kalau rumah kita kena ribut contohnya, kita boleh baiki, walaupun mungkin bukan dalam masa yang singkat, tapi boleh baiki sedikit-sedikit.
Bagi yang tidak kemampuan, sedikit-sedikit dibaiki, akhirnya elok kembali. Bagi yang kemampuan, dia boleh buat baru. Sebaliknya, malapetaka dalam kubur, kata Tuan Guru, ia berpunca daripada kerosakan akidah. Akidah yang salah, akidah yang menyeleweng, kecacatan iman yang cacat, dan juga daripada amalan seseorang yang menyimpang daripada kehendak Allah, menyimpang daripada kehendak syariat, kehendak agama. Dia akan menemui malapetaka di alam kubur jika berlaku kerosakan seperti itu pada dirinya, akidahnya, amalannya, imannya. Maka ia adalah permulaan azab yang akan berterusan. Dia tidak bermusim. Dia tidak ada tempoh tertentu. Dia akan berterusan sehinggalah ke hari kebangkitan di dataran padang mahsyar. Dia akan berterusan dalam kubur itu sehinggalah hari kebangkitan. Tidak ada hari cuti. Dan sehingga sampai ke hari kebangkitan di padang mahsyar, dan sudah sampailah ke dalam neraka Jahannam, kata Tuan Guru. Disebabkan akidah yang rosak. Disebabkan maksiat yang dia lakukan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa yang Allah tidak ampunkan, dan dia pun tidak bertaubat kepada Allah. Dia mati pula dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tak baik. Maka dia akan berlaku dalam kubur itu azab yang berterusan. Wal'iyyazubillah. Sebab itu Rasulullah SAW sentiasa berdoa dengan doanya yang masyhur. Sebab itu Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah SAW seorang yang maksum. Dia terpelihara daripada dosa. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak ada dosa. Dia ahli syurga. Tapi dia berdoa dengan doanya yang masyhur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Itu ada antara doa yang kita selalu sebut. Kadang ada imam-imam baca dia berdoa tersebut. Nabi beritahu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon perlindungan-Mu dari azab kubur dan dari azab neraka, dan juga dari segala pancaroba dan dugaan hidup, dan dari fitnah dan huru-hara ketika menghadapi mati, dan dari fitnah Dajjal. Itu maksud doa itu. Doa yang mohon daripada azab kubur, azab api neraka, jauhi dari segala penceroba dan dugaan hidup, ujian hidup yang berat. Nabi minta lindung dari fitnah serta huru-hara menghadapi mati, dari sakratul maut, dan daripada fitnah Dajjal. Ini antara doa yang Nabi baca. Dan doa ini merupakan doa yang masyhur. Antara doa yang masyhur. Nabi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 perkara. Dalam hadis ini 5 perkara yang Nabi sebut dalam doanya.
Karena sekiranya manusia dapat melepasi 5 perkara ini, maka dia akan dapat keselamatan di hari akhirat. Dia akan mendapat keselamatan di hari akhirat. Yang pertama, Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada azab kubur. Sebenarnya untuk menjadi pengajaran kepada umatnya. Nabi berdoa itu sebenarnya untuk jadi pengajaran bagi umatnya. Sebab kata-kata Nabi ini merupakan satu wahyu daripada Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi cakap, bukan bercakap dengan sengaja, dengan apa saja dia cakap. Dia menerima wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap sesuatu itu dengan hawa nafsunya, tetapi dia bercakap setelah dia menerima wahyu daripada Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Jadi doa ini merupakan doa pengajaran bagi umat Muhammad SAW. Nabi baca untuk diamalkan oleh sahabat, oleh semua umat Islam. Nabi terlepas daripada azab kubur. Nabi terlepas dari semua perkara-perkara yang menghalangnya untuk memasuki syurga. Sebab Nabi maksum. Nabi ni ahli syurga. Tapi Nabi baca ini kenapa? Minta daripada jauhi dari azab kubur dan daripada fitnah Dajjal. Sedangkan Nabi tidak berjumpa dengan Dajjal. Dajjal datang selepas kewafatan Nabi. Tapi Nabi sebut dalam doa tadi sebagai pengajaran kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat di akhir zaman ini. Dan seterusnya hinggalah dunia ini dikiamatkan, selagi mana dunia ini tak dikiamatkan, semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi pengajaran bagi kita semua. Sebab apa Nabi sebut kubur? Kerana kubur itu adalah bahaya yang menimpa umatnya kelak jika tidak ambil ingat. Sebab itu Nabi berdoa. Dan doa yang pertama sekali dia minta jauhi daripada azab kubur. Maknanya dia minta kita umatnya jauhi daripada, minta lindung daripada azab kubur. Jangan umatnya leka, kerana azab kubur itu dahsyat. Azab kubur itu tiada bandingan di dunia ini, kata pengarang pada Tuan Guru. Suatu keadaan yang asing dari kehidupan yang pernah kita tempuh di dunia. Keadaan yang asing, yang kita tak tahu, tak pernah pergi. Suatu alam yang gelap gelita, yang tidak ada seperti inilah dunia, keadaan seperti kita hidup di dunia ini tidak ada. Tidak ada cahaya mataharinya, tidak ada cahaya bulannya, tidak ada siang malamnya. Semuanya dalam keadaan asing. Bahkan bila dikebumikan, siang malam kita tak tahu dah. Di dunia ni tak tahu dah siang malam dunia ni. Duduk dalam kubur ni tak tahu dah dunia ni macam mana keadaan. Sebab masa di sana tidak sama dengan masa di sini, di dunia. Hari di sana tidak sama dengan hari di sini. Hari di kubur tidak sama dengan hari di dunia. Di sini satu hari 24 jam, di kubur tidak lagi menggunakan hari yang seperti itu. Dia lain. Inilah menunjukkan bahawa hati-hati, Nabi kata, bersedia
dengan azab kubur, dengan kedahsyatan kubur. Minta lindung. Nabi suruh kita minta lindung. Sebab itu Nabi baca doa ini awal, yang pertama sekali. Karena kata Tuan Guru, suatu alam yang gelap gelita, kubur ini. Sekiranya bala itu menimpa seseorang, siapa pun tidak dapat membantunya. Jika kesengsaraan yang hadapi oleh seseorang, tidak siapa pun dapat membantunya, yang dapat melepaskan dirinya buat selama-lamanya. Tidak ada. Jika di dunia ini, jika kita terpenjara, ada orang yang dapat menjamin kita, dapat membantu kita. Di alam kubur tiada siapa dapat membantu kecuali amal kita. Dalam rangkaian doa juga Nabi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah ketika datang huru-hara menghadapi kematian. Yang kedua, Nabi minta jauh daripada fitnah ketika datangnya huru-hara kematian. Nabi minta jauhi, minta lindung saat menghadapi kematian, sakratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najati minan nar wal afwa 'anil hisab. Minta Allah ringankan saat kematian, menghadapi sakratul maut. Sesungguhnya seseorang yang berada di amal maut, mereka sebenarnya berada di antara dua persimpangan. Mereka yang berada di ambang kematian, mereka berada di dua persimpangan. Yang tidak dapat ditentukan mana jalan yang akan dilaluinya. Dia ada dua persimpangan yang tidak dapat diketahui oleh manusia yang hidup, oleh ahli keluarga mereka, di mana jalan yang dilalui antara dua persimpangan itu. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan kematiannya dengan husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik, ataupun kesudahan su'ul khatimah, keadaan tidak baik. Segalanya itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua persimpangan saja yang menanti kita ketika saat sakratul maut, ketika ajal. Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah makhtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, Engkau akhirilah, Allah makhtim alaina, Engkau tamatlah, Engkau akhirilah umur kami dalam husnul khatimah, dalam mati yang baik, pengakhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, janganlah Engkau akhiri umur kami, ajal kami dalam su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran, seburuk-buruk kematian. Itu doa yang kita baca, yang Nabi suruh baca. Sebab saat kematian ini ada dua persimpangan, jalan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah, kita semua muslimat sekalian, Allah bagikan kepada kita jalan husnul khatimah. Allahumma amin. Kepada orang-orang yang sudah berusaha dengan segala upaya ketika hidupnya untuk menggapai keredaan Allah Ta'ala dengan melakukan segala perintah dan menjauhi apa-apa yang ditegah, dalam arti kata menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran, dan mereka mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar terlepas dari segala ujian dan fitnah dan huru-hara menghadapi datangnya ajal. Allah telah menjanji bantuannya kepada orang-orang yang telah berusaha menolong menegakkan agamanya. Bagi orang yang hidupnya mereka
menggapai mencari keadaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha mencari keadaan Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh rasulnya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah di atas muka bumi ini, supaya agama ini terus tersebar dengan jalan dakwah, dengan bermacam-macam cara, sekadar kemampuan kita, tapi sebarkan agama ini dalam apa bentuk sekalipun, sama ada dengan ucapan, dengan tulisan, dengan akhlak. Kadang-kadang orang terpengaruh dengan agama ini sebab akhlak. Dengan akhlak Islam, orang terpengaruh, dan akhirnya mereka akan masuk Islam dengan akhlak yang baik. Kalau kita menunjukkan akhlak yang tak baik, maka dakwah itu kadang-kadang tidak sampai kepada orang-orang yang bukan Islam. Pernah berlaku yang dikatakan dakwah secara akhlak ini. Pernah berlaku dalam sejarah seorang panglima Islam, cukup muda, di zaman Khalifah bernama Amirul Mukminin, tak silap Abu Bakar atau Umar, zaman Khalifah Umar kalau tak silap. Umar telah menghantar satu pasukan pergi ke satu negara di India yang dipimpin oleh seorang pemuda, jeneral yang cukup muda, iaitu namanya Muhammad Al-Qasim. Dia pergi, Muhammad Al-Qasim ini pergi ke bawa bala tenteranya dalam pergi untuk berdakwah. India ini satu negara yang luas, banyak wilayah-wilayah, dan India pada masa itu telah ditakluki oleh banyak negara-negara lain, oleh banyak bangsa-bangsa lain, oleh banyak agama-agama lain. Ditakluki, dia menjadi mangsa oleh penakluk-penakluk pada zaman itu. Lalu Muhammad Al-Qasim yang umurnya dalam 20-an membawa bala tenteranya, diberi kepercayaan oleh Khalifah Umar, pergi ke wilayah itu. Akhirnya apabila tentera ini masuk ke wilayah itu, semua orang tutup pintu. Semua orang tutup, semua masuk dalam rumah, tutup tingkap, semua tutup semua. Macam takut bila melihat tentera Islam ini masuk ke wilayah mereka, ke negeri mereka itu. Sehingga Muhammad Al-Qasim ini heran, kenapa? Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak mengeluarkan senjata daripada sarung, daripada pedangnya, tidak mengeluarkan pedangnya, tidak menghunuskan pedangnya. Tapi dia melihat sikap penduduk di situ, takut, macam dalam trauma. Lama dia duduk di situ, akhirnya mereka pun nak cari makan ni kan, nak keperluan harian, mereka pun keluarlah. Takkan nak duduk dalam rumah, nak macam ni, mereka perlu keperluan harian, nak cari makan, nak hidup, nak makan harian. Setiap hari nak kena makan, nak kena minum, mereka kena keluar rumah. Mereka keluar rumah juga, beranikan keluar rumah. Apabila mereka berselisih dengan tentera Muhammad Al-Qasim ini, mereka heran. Mereka berselisih dalam keadaan takut, tapi mereka terpaksa berselisih. Berjalan tu terpaksa berjumpa. Tapi mereka heran dengan tentera Islam ini apabila berselisih. Tentera Muhammad Al-Qasim ini tundukkan kepala mereka. Tundukkan kepala. Semua tentera mereka tundukkan kepala. Tidak memandang mereka.
Mana tidak mengganggu mereka. Lalu akhirnya menjadi perbualan dalam penduduk dalam wilayah itu berbeza. Yang mereka ingat pada peringkat awalnya, ketika mula-mula tentara Islam datang, mereka ingat mereka ni habis dah, hancur dah rumah mereka, mereka akan diperkuasa dan sebagainya. Mereka ingat begitu. Sebab sebelum ini mana-mana tentera, mana-mana kumpulan yang masuk ke negara mereka, ke negeri mereka itu, mereka melakukan pencerobohan, mereka melakukan kerosakan, bahkan mereka melakukan berbagai-bagai bentuk kezaliman. Maka ada yang dibunuh, siapa yang lawan dibunuh, mengganggu wanita-wanita dan sebagainya. Tentara sebelum ini yang masuk. Sebab itu mereka trauma. Mereka ingat tentera Islam ini pun akan buat perkara yang sama. Tapi bila Muhammad Al-Qasim ini menunjukkan sifat yang baik, tentera-tentera dia pun disiplin, akhirnya mereka tidak lagi takut. Semua penduduk di situ merasa selamat. Tidak ada paksaan daripada mereka, tidak mengganggu mereka. Bahkan jumpa sama ni pembantu yang mana perlu. Akhirnya ramai yang masuk Islam dengan sebab akhlak yang dibawa oleh Muhammad Al-Qasim. Sebab itu India dapat bertapak di India itu, Islam dapat bertapak, tapi tidak lama. Lepas itu Al-Qasim dipanggil pulang ke Madinah. Tapi benih Islam itu telah ada di kawasan, di tak tempat mereka pergi itu. Tidak lama Islam ada di India itu sebab sahabat-sahabat pernah sampai ke sana. Sebab itu Islam ada di India, tapi tak banyak, tak ramai seperti mana penganut agama lain. Sebab agama-agama lain telah sampai awal. Agama-agama yang lain telah sampai awal ke India, mereka menakluk India dah lama. Jadi masyarakat dah terpengaruh dengan mereka dah lama. Islam baru Muhammad Al-Qasim antaranya masuk ke wilayah yang tidaklah begitu ramai sangat, satu negara wilayah yang terlalu besar, tidak kecil, tapi Islam bertapak di sana. Dan sampai sekarang wilayah itu Islam berkembang, semakin berkembang, dan Islam di India sekarang semakin ramai. Hasil daripada dakwah dilakukan oleh sahabat-sahabat dahulu dan disambung oleh generasi lepasnya. Itulah menunjukkan bahawa saya nak memberitahu bahawa akhlak itu, dengan akhlak tentera Islam itu telah berjaya menarik perhatian masyarakat untuk menganut Islam. Dia tak berdakwah apa-apa, cuma dengan akhlak saja. Akhlak yang tidak mengganggu orang, tidak seperti menceroboh orang, seperti penakluk-penakluk lain dulu. Akhirnya mereka tertarik dengan Islam. Ini antaranya. Muslimat rahmati Allah sekalian, jika kita menolong agama Allah, membantu agama Allah dalam hidup kita, Allah pasti membantu kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Jika kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita dan meneguhkan pendirian kita, meneguhkan pendirian kita, akidah kita, dan macam-macam lagi. Allah teguhkan kekuatan iman. Bantu agama Allah ini bukan mesti berperang. Bantu Allah ini dengan segala cara, dengan segala bentuk, berbagai bentuk, asalkan untuk nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala.
Dengan bercakap boleh, dengan menulis boleh, dengan menderma boleh. Itu bantu dalam agama Allah. Jika kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Allah bantu kita dalam berbagai bentuk. Kita tidak tahu macam mana bantuan Allah itu. Sebab Allah berikan kesihatan kepada kita, Allah berikan usia yang lanjut pada kita, Allah berikan pada kita kemudahan, kebahagiaan dalam keluarga. Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan. Allah lepaskan kita dari segala masalah yang kita hadapi yang berat-berat. Itu semua bantuan daripada Allah SWT. Yang pentingnya Allah teguhkan pendirian iman kita. Baik semasa kita sakatul maut, ketika nyawa kita pada masa itu antara dua perjalanan, antara dua jalan, Allah akan mendorong kita untuk pergi kepada husnul khatimah. Jika kita tolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Seterusnya Rasulullah SAW mohon perlindungan dari segala penceroboh serta dugaan hidup. Karena dalam kehidupan ini Allah uji kita, uji semua manusia. Sebab itu Rasulullah minta mohon perlindungan. Dalam kehidupan ini Allah uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sesungguhnya kata Allah, aku menguji kamu dengan sesuatu sama ada daripada ujian ketakutan, ujian kelaparan, ju' dan ujian kekurangan harta dan kekurangan jiwa, yakni kematian, dan kekurangan buah-buahan hasil tanaman. Allah uji semua itu. Ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dengan kematian, dengan kelaparan. Itu ujian yang Allah uji pada semua hambanya. Wabashiris sabirin, tapi berilah berita gembira kepada orang yang sabar, kata Allah. Beri berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar? Allazina iza asabatuhum musibah, yaitu orang yang alami musibah tadi, yang kekurangan dari segala-galanya, dari hartanya, daripada kelaparannya, daripada kematian ahli keluarganya dan hasil tanamannya. Berilah berita gembira kepada mereka. Itu orang yang sabar. Siapa yang sabar? Itu orang yang mengalami keadaan sedemikian rupa, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datang daripada Allah dan kepada Allah juga kami akan pergi. Dia mengucapkan begitu. Bila berlaku musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita boleh mengatakan kekurangan harta kita, tanaman kita, kalau berkurang kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita susah, kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya saat kematian saja. Bagi orang yang sabar dengan mengucapkan kata-kata yang demikian itu, Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapat salawat dari Tuhan mereka dan mendapat rahmat kasih sayang daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini sifat orang yang sabar. Bila ujian, dia menghadapi ujian, dia sabar. Dia bukan memarahi Allah SWT dengan takdir yang Allah berikan itu. Dia kata Allah kenapalah Allah bagi aku macam ni, macam ni, macam ni. Dia menyalahkan takdir itu. Dia menyalahkan takdir yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak ada kesabaran dalam hatinya. Ya,
Dalam kematian kita menangis, kita sedih, dibenarkan. Tapi hingga nak menyalahkan Allah sampai dia berlebih-lebihan daripada batasan, sampai tak menerima qada qadar Allah, ini tidak disukai dan tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Anak-anak Ibrahim meninggal. Ketika dia mendukung jenazah Ibrahim, menitis air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya meninggal. Sebab itu sifat tabiat manusia. Tapi tidak sampai menyalahkan takdir. Bila menyalahkan takdir, malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bila menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu maha sempurna, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang matikan kita. Di mana keimanan kita nak letak? Kita mengatakan Allah yang mentadbir kita. Jadi segala pentadbiran itu kita terima dengan redha, dengan penuh keredaan dan dengan hati yang tulus. Serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita. Kita cuma mampu berusaha, berdoa. Segala takdir itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena banyak berdoa dalam hidup kita. Nabi pun berdoa. Ajar kita supaya kita diringankan azab kubur. Di kesusahan kehidupan, pancaroba kehidupan ini, Allah jauhi daripada Allah jauhi kita, ringankan kita, lepaskan kita daripada dugaan kehidupan. Al-Quran Allah sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan keluar dari segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dengan jalan yang tidak disangka olehnya. Ada saja rezeki yang akan datang. Dengan syarat, wa man yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah, akan ada jalan keluar. Allah beri dia jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Tapi dengan syarat bertakwa kepada Allah. Yang Allah sebut dalam Al-Quran. Nabi juga telah diuji. Nabi sendiri pun diuji. Nabi sendiri diuji. Bukan saja kita diuji. Nabi diuji dengan pangkat dan kedudukan. Jika dakwah dahulu, Nabi diuji. Awal Islam. Kaum musyrikin mengatakan, "Wahai Muhammad, kami boleh menerima ajaran kamu. Dengan syarat antaranya kami mengikut agama kamu pada hari ini, kami ikut agama kamu. Esok kamu ikut agama kami. Bertukar-tukar. Esok kamu ikut cara kami, lusa kami ikut cara kamu." Selang-seli. Seolah begitu. Mana boleh? Islam mana boleh ubah macam tu? Nabi tak terima, itu ujian ke Nabi tu. Kami boleh terima Muhammad ajaran kamu, tapi selang-seli kita. Masjidil Haram, hari ini kamu masuk, esok kami pula masuk. Buat sistem macam tu. Nabi tak terima. Ujian bagi Nabi. Ujian dan dakwah. Kemudian mereka tawarkan kepada Nabi, yang lagi-lagi tawar kepada Nabi pangkat. Lepas nak angkatkan Nabi jadi raja. Hai Muhammad, kamu tinggalkan ajaran kamu itu, kamu ikut ajaran kami, kita ikut ajaran nenek moyang kita. Kami bagikan kepada kamu pangkat, kamu menjadi raja di Mekah ini. Kamu menjadi raja di Mekah ini. Kami angkat kamu menjadi raja. Satu ujian kepada Nabi.
Kami akan kumpulkan harta-harta yang ada di Mekah ini bagi kepada kamu. Dengan syarat kamu jangan ajak kami masuk agama kamu dan kamu tinggalkan ajaran kamu. Ujian bagi Nabi. Segala harta nak diberi kepada Nabi. Nak bagi raja, takhta. Dan wanita. Segala wanita yang mana cantik-cantik, saya beri kepada kamu. Dengan syarat kamu tinggalkan dakwah kamu. Ujian dalam dakwah Nabi. Ujian. Tawaran-tawaran yang begitu lumayan. Tapi Nabi tetap dengan misi dakwahnya, dengan kekuatan iman yang Allah telah bina dalam dirinya. Dia mengatakan, wallahi, walaupun kamu meletakkan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, dan aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Jika kamu letakkan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, nescaya aku tidak akan tinggalkan dakwah ini, dakwah yang Allah perintahkan kepadaku ini. Law wada'a syams, jika kamu letakkan matahari dengan tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Al-qamar fi yasari, aku tak akan tinggalkan dakwah ini. Begitu sekali. Jika kamu boleh bawa bulan itu datang kepadaku, letak di tanganku. Kamu boleh datang bawakan matahari, letak di tanganku, nak hadiahkan kepadaku, aku tak akan tinggalkan dakwah ini. Sebab begitu sekali keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga putus asa golongan musyrikin. Sebab itu mereka ambil tindakan yang dah habis dah. Bagi tawaran bagai raja mau tak sanggup. Nak kumpulkan harta pun tak mau juga. Nak bagi pada wanita pun dia tak mau. Akhirnya ambil tindakan apa? Bunuh. Bunuh. Yang nak membunuhnya tu keluarganya, antaranya kaum keluarganya. Yang dahulu masa dia lahir, mereka mendukungnya. Masa dia waktu belia mudanya, dia gelarkan Al-Amin, orang yang cukup amanah. Yang diberi sanggup, mereka sanggup beri berharta kepada Muhammad untuk menyimpan. Mereka percaya kepada Muhammad untuk menyimpan harta mereka. Harta-harta yang berharga itu mereka tinggal kepada Muhammad. Jika mereka nak pergi ke tempat yang jauh, mereka tinggal kepada Muhammad. Mereka percaya Muhammad ni jujur, seorang yang amanah, Al-Amin. Tapi apabila mengajak Islam, mereka tak menerima. Bahkan sampai satu peringkat pujukan tak dapat, mereka nak bunuh Rasulullah SAW. Ini ujian yang Rasulullah terima. Kita tidak sampai ujian seperti itu. Ada orang nak bunuh kita, tidak sampai. Itu nak menunjukkan kepada kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ujian dalam hidup ini. Muslimin rahmati Allah sekalian, Nabi juga digelar. Nabi digelar sebagai apa? Majnun. Dari dulu digelar Al-Amin, orang yang amanah. Bila bawa ajaran yang baru, ajaran Islam ini, digelar sebagai kamu ni Muhammad Majnun. Dah gila dah. Bawa ajaran yang bertentangan dengan agama nenek moyang kita ini. Kamu dah gila dah ni. Macam-macam gelaran digelar kepada Nabi. Bahkan jalan-jalan yang Nabi lalui, letakkan duri dan sebagainya. Sampai satu peringkat mereka nak bunuh Nabi. Dah kumpulkan ketua-ketua kabilah. Ketua-ketua kabilah yang ada itu, mengepung rumah Nabi, nak bunuh Nabi. Tapi Nabi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuan Allah, dengan hikmah yang Allah, dengan
kuasa Allah SWT. Tidak siapa yang dapat mengganggu Nabi SAW. Sebab Allah memelihara Nabi. Nabi keluar berhijrah dengan selamat. Bahkan dikatakan Nabi keluar dengan membaca doa dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَّيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kita taburkan pasir pada mereka mengepung rumahnya, dan ditinggalkan rumahnya itu, tempat tidurnya itu, kepada anak saudaranya, iaitu Sayyidina Ali, yang ketika itu masih kecil. Tolong duduk di tempat tidurku kerana aku nak hijrah ke Madinah. Sayyidina Ali tidak menolak, walaupun dia tahu tempat tidur itu adalah merupakan tempat tidur maut, karena mereka golongan musyrikin pada malam itu nak membunuh Nabi. Tapi dia sanggup duduk. Itu kata Sayyidina Ali ini, dari kecil dia merupakan jiwa pahlawan, pemberani. Muhammad keluar dengan selamat dan pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, lalu mereka pun berhijrah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, mereka tuduh Muhammad gila, sihir dan sebagainya. Itu dihadapi oleh Muhammad SAW. Jadi bagi kita umat Islam di akhir zaman ini, jika orang tuduh macam-macam, tak heran Nabi pun dituduh macam-macam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ini surah ayat yang kedua, suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah menyebut alladzi khalaqal maut wal hayah. Ulama di sini dalam huraian mereka, ada ulama mengatakan, kenapa Allah sebut alladzi khalaqal maut wal hayah? Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang lebih baik amal. Kenapa Allah tidak sebut hidup dulu? Sebab sebelum kita mati, kita hidup dulu, baru mati. Tapi Allah sebut mati dulu, baru hidup. Nak menunjukkan bahawa, dalam huraian ulama dan tuan guru mengatakan demikian, tuan guru mengatakan bahawa nak menunjukkan bahawa kematian itu dahsyat. Sebab itu dimulakan dengan kematian. Ayat ini dimulakan dengan kematian. Persoalan mati ini menjadi agenda utama, kerana mati ini merupakan pintu pertama untuk menuju ke akhirat. Nak beri isyarat bahawa urusan menghadapi kematian itu satu persoalan yang cukup sulit untuk kita nak melepasinya, jika kita tidak ada amal kebajikan. Jika kita tidak ada amal kebajikan, maka kematian di alam kubur itu menyulitkan kita. Sebab itu Allah sebut mati dulu, baru sebut hidup. Sebab bila sebut mati, dia akan memperingatkan diri kita, baru sebut hidup. Patutnya sebut hidup dulu, baru sebut mati. Tapi nak menunjukkan betapa sulitnya kematian, perlu kita berikan perhatian pada amal untuk kita bawa pada kematian itu. Maka Allah letakkan kematian dulu daripada kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam masa pun dah ni dah, subuh pun dah, hari pun dah hampir pukul 8 dah, 8 pagi dah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita. Tadi kita sembahyang subuh, kita doa elok dah. Waktu subuh tu, dan kita 2 rakaat,
Walaupun 2 rakaat dia punya fadilat yang besar. Kemudian dengan kita baca qunut, dalam qunut itu merangkumi daripada hidup sampai ke mati, untuk kebaikan kita, untuk murah rezeki kita, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Kita serahkan diri kita kepada Allah, jiwa kita semua kita serah kepada Allah. Maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Awal-awal pagi kita dah mengangkat Allahumma ini fi man hadait. Kita minta doa kepada Allah, hidayah kepada Allah, minta hidayah kepada Allah pagi-pagi. Dan segala ketetapan itu Allah yang tetapkan pada hari itu, setiap pagi, awal pagi. Sebab tu doa qunut ini dibaca awal pagi, sebab Allah tetapkan awal pagi. Allah tak buat waktu zuhur. Sebab pagi adalah hari permulaan kehidupan. Jadi setiap pagi jika kita berdoa dengan qunutnya, dengan sembahyang subuhnya, insya-Allah akan selamat. Lepas sembahyang subuh, lepas kita bagi salam, kita berdoa lagi, maka insya-Allah sepanjang kehidupan kita itu Allah pelihara kita. Dan jika kita ditakdirkan mati pada hari itu, insya-Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik, yang tersasul, yang tersilap, yang terkhilaf, yang terkurang adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sebab saya bukan seorang yang alim, tapi nak mengambil bahagian dalam ilmu dalam pencerahan kitab ini yang ditinggalkan oleh Tuan Guru, kerana dia mempunyai satu yang menyentuh hati, menyentuh hati yang membacanya dan ingin berkongsi tulisannya ini dengan muslimin muslimat, dengan kaum keluarga sekalian. Sekarang itu dapat saya mampu sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.